Hello, Assalamualaikum dan selamat malam. By the way, thank you pada korang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih juga pada korang yang tengah tengok video ni. Dan thank you juga pada yang korang dah komen. InsyaAllah aku akan betulkan apa yang kurang pada bagian aku ni. Okay, kita masuk dalam Fantasy Premier League lah. Okay, 23-24 ni. Kita dah masuk game week ke-5. Okay, Alhamdulillah kita dah settle semua bagian ni dalam game week 25 ni. Kita dah masuk ke game week 6. Okay, jadi cerita sedikit pasal game week 5 kelima ni. Ada game yang agak menarik, ada game yang agak mengecewakan pada aku. Pada aku game yang agak kecewa untuk game week kelima adalah game week antara Chelsea dengan Bournemouth dengan Chelsea lah, yang berkesudahan dengan 0-0, yang sepatutnya aku expect Chelsea akan menang dalam game tu. Okay, tapi berbeza. Untuk perlawanan lain, macam biasa aku nampak ada tim-tim yang besar yang terceduk dulu. Antaranya lah Liverpool yang terceduk pada awal-awal dengan 1-0, Wolves leading dulu. Kemudian West Ham City pun pada aku game yang terceduk awal. Okay, tapi ada kemenangan juga Man City. Lepas tu Spurs dengan Sheffield United pun terceduk juga awal, tapi ada jaringan yang boleh katakan last minute jugalah. Okay, perlawanan antara Man U dengan Brighton pada aku dah expect yang akan berkesudahan dengan Brighton menang. Dan aku rasa dalam banyak-banyak game tu boleh katakan Bournemouth dan Chelsea lah, sebab aku sendiri pun ada player Chelsea, dua orang, Jackson dengan Chilwell. Kemudian sedikit lah cerita pasal Arsenal pun pada aku agak susah nak menang, tapi ada kemenangan lah 1-0 kat situ. Dan perlawanan terakhir tak silap aku Selasa pagi tu, yang nak kata pada aku tak ramai lah yang menunggu, sebab Nottingham Forest dengan Burnley bersudahan dengan seri satu sama. Game-game lain, so far kalau kau tanya aku sendiri pun ada buat transfer untuk game kelima tu. Aku masukkan keeper, iaitu aku masukkan Leno, aku keluarkan Pickford. Leno dengan ada clean sheet kat situ, aku rasa berbaloi lah sebenarnya untuk game kelima. Okay, kita bercerita pasal game week ke-6 yang aku rasa tak silap aku hari Sabtu malam akan mula. Perlawanan yang pada aku agak menarik, mungkin ramai akan fokus pada Man City punya game, sebab tak silap aku ada jaringan hat-trick daripada Haaland untuk musim lepas. Aku rasa itu agak seronok nak tengok. Kemudian Arsenal dengan Spurs pada aku pun agak seronok juga nak tengok. Selain daripada tu, Chelsea dengan Aston Villa pun agak menarik juga sebenarnya. Jadi itu beberapa tiga game yang aku rasa agak seronok juga nak tengok. Okay, kita fokus pada game 6 ke week ke-6, okay, iaitu player prediction. First aku nak bercerita pasal aku punya first prediction, iaitu pertama iaitu Haaland. Okay, ini first player yang aku expect akan menarik juga musim ni. Macam aku cakap tadi, ada hat-trick, ada rekod yang agak baik, okay, untuk Haaland bertemu dengan NFO. Kalau ikutkan harga untuk Haaland ni agak tinggi lah sebenarnya, tapi aku boleh katakan 100% boleh katakan ramai juga yang ada Haaland ni. Okay, main dekat forward, main kat Man City, minggu ni akan bertemu NFO, kemudian akan bertemu dengan Wolves, dan game week ke 8 tak selaku akan bertemu dengan Arsenal, dan kemudian dengan Brighton. Arsenal dengan Brighton pada aku dua-dua tim yang agak bagus untuk musim ni, untuk setakat game week ke 5 ni. Okay, untuk last game iaitu bertemu dengan West Ham, ada satu jaringan dan ada ada minute play yang agak tinggi juga, 90 full game. Okay, dari segi shoot, dari segi on target, statistik lah aku boleh katakan agak tinggi juga sebenarnya untuk Haaland. 9 on target, 6 expect goal kat sini agak tinggi juga, 2.93. Key pass adalah 1, expect assist adalah 0.3. Last game
Man City bertemu dengan Liverpool, boleh katakan tak ada rekod yang agak bagus sebenarnya, sebab hanya ada 2 rekod dia yang terbaru tak silap aku game season lepas. Season lepas yang lain-lain tu tak silap aku game yang sebelum tu agak jauh juga, 90 lebih dalam 1990 lebih lah tak silap aku, agak jauh juga. Minggu ni kalau aku boleh katakan, kalau 100% aku boleh katakan Haaland akan tetap bermain dalam pertemuan info, walaupun kita tahu minggu ni ada game UCL. Kemungkinan kalau kau tanya aku, mungkin Pep akan buat rotation, itu korang kena hati-hati. Kemudian player kedua kat sini adalah Trippier, bermain dengan Newcastle bahagian defense. Price yang pada aku untuk bahagian defense agak tinggi, 6.5. Minggu ni bertemu dengan Sheffield United, dan game week selepas ni boleh katakan agak mudah sebenarnya untuk Newcastle, iaitu bertemu Burnley dalam game week ke-7, ke-8 bertemu dengan West Ham, Crystal Palace bertemu dalam game week ke-9. Ini setakat yang dalam jadual yang ada pada FPL sendiri. So kalau sekiranya ada perubahan, mungkin akan diberitahu oleh pihak FPL sendiri. Last game tak silap aku bertemu dengan Brentford, kesudahan dengan 1-0, kemenangan berpihak kepada Newcastle. Perlawanan tu boleh katakan ada jaringan Wilson, penalty. Game yang agak seronok nak tengok bertemu tu, sebab kedua-dua tim ni agak bagus setakat game kelima ni lah aku boleh kata. Minit play untuk dia pada aku 90 minit, ada clean sheet kat situ, ada bonus lagi, agak berbaloi juga sebenarnya nak pegang kat situ. Kat tak salah aku ada 8 point. Dari segi statistik, aku nak katakan untuk statistik attacking pada aku tak berapa nak cantik, tapi kalau korang fokus pada bahagian defense, so far lah. Ada satu shoot, ada satu kosong on target, expect goal kat sini 0.01, kipas 2, expect assist kat sini adalah 0.20. Last game bertemu dengan Sheffield United, ada kemenangan 3, 1 seri, 1 kalah. Dari segi rekod personal pula boleh katakan tak ada apa-apa rekod yang baik sebenarnya Trippier bertemu dengan Sheffield United. Ada satu rekod saja yang boleh katakan 2015 yang lah, boleh diguna pakai. Yang lain-lain tu pada aku agak jauh juga sebenarnya. 4 sorry aku betulkan balik, ada 4 rekod terbaru saja. Satu lagi rekod tu tahun 2015, agak jauh sebenarnya. So aku ambil kira yang 4 yang terbaru tu. Minggu ni bertemu dengan Sheffield United, tapi sebelum tu dalam tengah minggu ni ada game UCL tak silap aku 20.9 pagi tadi tak silap aku tak pasti. Kejap Newcastle. Aku tak sempat nak tengok UCL punya highlight ni sebenarnya. Bertemu dengan Milan, ada seri game 0-0, agak lah pada aku. Bertemu dengan Milan main kat UEFA Champions League UCL dengan keputusan yang agak bagus, 0-0. Kalau kau tanya aku untuk Newcastle pula, sama juga macam aku berkata pasal Man City, akan kemungkinan ada rotation yang agak tinggi, sebab yelah kalau ikutkan selepas UCL ni akan bertemu dengan Sheffield United. Selepas Sheffield United tak silap aku 28 hari bulan 8 28 bulan 9 tu akan ada game 28, 27, 26 lebih kurang macam tu kot, ada game EFL Cup pula. So mungkin kalau tanya aku untuk rotation agak tinggi sebenarnya untuk Newcastle. Ini 2 player. Player ketiga kat sini adalah Mbeumo. Aku harap betul sebutan aku ni. Harga price yang tinggi juga, sederhana lah pada aku, 6.8. Bermain dekat Brentford, midfield. Minggu ni akan bertemu dengan Everton. Aku boleh katakan dari segi aspek, aku boleh aspek game and games, aku boleh katakan
akan ada kemenangan yang agak bagus sebenarnya untuk Brentford bertemu dengan Everton, dan game week ke-7 akan bertemu dengan Newcastle. Okey, korang boleh tengok kat situ. Dan game week ke-8 tak salah aku akan bertemu dengan Man U dan Burnley game week ke-9. Last game bertemu dengan Newcastle, ada kekalahan kat situ 1-0. Itu aku bercerita pasal Wilson punya goal penalty tu. Ada 90 minit, hanya 2 poin saja untuk game week tu. Dari segi shoot aku boleh katakan tak berapa nak tinggi sangat lah, tak berapa bagus sangat lah. Okay, ada 1 shoot, ada 0 on target, expect goal kat sini 0.10, kipas 0, expect assist automatic akan 0 lah juga kan. Untuk last game bertemu dengan Everton, aku boleh katakan agak balance. Okay, ada 2 kemenangan, ada 1 seri dan ada 2 kekalahan. Dari segi personal record aku boleh katakan tak ada apa sebenarnya untuk Memo ni. Okay, untuk bertemu dengan Everton, untuk last untuk rekod-rekod yang ada lah, aku boleh katakan Tony lagi bagus lah. Tony lagi bagus. Okay, iaitu dari segi jaringan memang agak bagus bertemu dengan Everton. Tapi disebabkan ada suspend sampai Januari, mungkin ada sedikit ruang untuk Memo, ada sedikit ruang untuk Visa untuk buktikan yang dia setanding juga dengan Tony. Okay. Minggu ni akan bertemu dengan Everton. Ada game bertemu dengan Arsenal dalam game week selepas game week 6 tak salah aku. Selepas game bertemu dengan Everton ni akan ada game bertemu dengan Arsenal 28-9. Okey, 28-9 bertemu EFL Cup. Ini pun pada aku agak dia orang target juga. Brentford mesti target punya nak menang dengan Arsenal, lagi-lagi bertemu dengan EFL Cup. Aku rasa mana-mana tim pun mesti berusaha juga nak menang lah. Okey, ini player ketiga. Player keempat aku kat sini adalah Mitoma. Okey, salah satu tim yang aku boleh katakan best buat masa game week ke-5 ni lah. Okey, Mitoma dengan harga price dengan harga yang lebih kurang tak berapa sangat mahal, 6.5, bermain dekat midfield. Minggu ni akan bertemu dengan Bournemouth. Kemudian akan bertemu dengan Semilla, dan game week ke-8 dengan 9 akan bertemu dengan tim yang agak kuat juga, iaitu Liverpool dengan Man City. Okey, bercerita bertemu dengan Bournemouth, aku boleh katakan 5 game yang ada, lebih sedikit lah Brighton dari segi kemenangan lah. Ada 3 kemenangan, tak ada seri apa-apa, ada 2 kekalahan. Dari segi personal record aku boleh katakan Mitoma agak bagus. 1 gol ada, 1 assist ada. Okey, agak berbaloi sebenarnya nak pegang Mitoma ni, tapi cuma kita tak tahu akan ada adakah kemungkinan Mitoma akan main, ataupun manager Brighton akan cuba buat rotation juga. Kita kena tunggu juga. Tapi margin tinggi untuk rotation tu pada aku agak tinggi sebenarnya. Bercerita pasal game week ke-5, okay, ada kemenangan yang agak pada aku agak besar juga. Agak kecewa sebenarnya untuk fan Man U. Pada aku agak kecewa. Ada macam sebelum ni aku bercerita untuk prediction aku sebelum ni, ada keputusan yang agak bagus sebenarnya Brighton bertemu dengan Man U. Ada 4 kemenangan sebelum start game week ke-5 itu sebelum start game week ke-5 ada 4 game yang aku boleh kata tak ada apa-apa kemenangan Man U pada Brighton. Ada 1 seri, ada 3 kemenangan. Maksud ni dah kira 4 lah, kalah yang 3-1 masa game week ke-5 tu. So untuk point pada aku tak berapa nak bagus sangat untuk Mitoma. Ada 2 point saja, iaitu 90 minute games. Dalam game tu boleh katakan ada shoot 1, on target 1 daripada Mitoma. Expect goal kat sini aku boleh katakan 0.55. Okay, kipas dan expect assist 0 saja, tak berapa nak cantik. Tapi untuk player teammate untuk Brighton yang lain pada aku bagus sebenarnya. Korang boleh tengok lah, boleh check lah. Okay, masa game Man U pada aku agak bagus sebenarnya. Game tu agak bagus Brighton bertemu dengan Man U tu. Game yang agak cantik. Aku tengok puas hati lah, walaupun aku expect yang game ni akan jadi seri saja. Tapi
berbeza keputusannya, iaitu kalah Man U dengan Brighton 3-1. Minggu ni akan, tengah minggu ni tak salah aku, dalam tak salah aku Jumaat pagi akan ada satu game selain daripada EPL, iaitu UEFA 22 bulan 9 tak salah aku, bertemu dengan AEK, iaitu kelab daripada Greens. Macam sama juga macam aku sebut Haaland dengan Trippier. Okey, akan kemungkinan ada rotation daripada manager Brighton sendiri. Ini pun disebabkan jadualnya padat, jadi dia orang kena betul-betul atur. Okey, ini player keempat. Player kelima aku kat sini adalah agak berbeza sedikit. Mungkin kalau kau tanya aku, mungkin akan fokus pada big team, tapi aku fokus pada Cunha. Aku harap sebutan aku betul. Player Wolf bermain bahagian forward, harga yang agak pada aku agak murah juga, 5.5. Minggu ni bertemu dengan Luton, salah satu tim yang aku rasa masih mencari rentak, masih mencari kemenangan. Jadi kalau siapa bertemu dengan Luton ni, aku rasa ada kemungkinan menang, boleh jadilah. Kemungkinan tinggi tu, agak tinggi, 100% boleh katakan tinggi juga kalau dari segi prediction untuk menang tu. Minggu ni bertemu Luton, tapi berbeza sedikit untuk game-game yang akan datang, iaitu game week ke-7 akan bertemu dengan Man City, tim yang agak besar juga, kemudian Aston Villa dan Bournemouth. Bertemu dengan Liverpool, boleh katakan pada awal-awal pada aku untuk first half pertama agak bagus sebenarnya untuk Wolf, tapi terciduk juga selepas game, selepas second half tu, selepas first half tu, second half ada kemenangan berpihak kepada Liverpool, 3-1. Minit play 60 minit saja ada 2 points itu. Dari segi shoot, dari segi on target, untuk sebagai forward pada aku agak bagus lah. Ada 2 shoot, ada 1 on target. Tak nak kata kalau dibandingkan dengan Haaland lagi tinggi lah, tapi untuk seorang forward kat sini pada aku agak berbaloi jugalah sebenarnya nak pegang dia. Cuma pada aku untuk game week ke-6 saja yang aku rasa boleh pakai. Yang game week ke-7 dan 8 pada aku agak terberbaloi sebab kedua-dua tim tu agak bagus, iaitu Man City dengan Aston Villa. Dari segi dari segi last game, 5 game yang ada, boleh katakan hanya ada 2 rekod saja, iaitu ada 1 seri dan 1 kekalahan Wolf kepada Luton. Ada 2 rekod saja, yang terbaru tahun ni, iaitu friendly game. Dan minggu ni juga Wolf akan bertemu dengan selepas game week ke-6 tu akan ada satu EFL Cup juga. Jadi kita tunggu juga apa keputusan dia, tapi aku rasa ini adalah satu player yang agak bagus sebenarnya untuk minggu ni. Korang cuba sebagai, kalau tanya aku, ini sebagai shortlisted akulah. Dan player terakhir kat sini adalah Rashford. Kalau kau tanya aku siapa yang ada Rashford sekarang, sampai sekarang macam aku mengenal Rashford daripada game week pertama lagi. Game week pertama sampai game week kelima. Tapi aku rasa belum ada kepuasan lagi memegang Rashford, sebab belum nampak lagi permain game yang ada pada Rashford untuk sampai game week kelima ni. Tapi aku berharap lebih lah sebenarnya dalam game week ke-6, iaitu bila bertemu Burnley. Buat masa ni, kalau tanya aku pada siapa-siapa yang ada Rashford, player Man U, selain Rashford, aku boleh katakan Bruno lah. Cuba untuk percaya kali terakhir je kan. Cubalah percaya pada Rashford ataupun Bruno. Kalau yakin, go on. Tapi untuk aku, kalau siapa yang dah tak ada Rashford, cubalah buat pilihan selain itu. Mungkin korang boleh ambil Madison ke. Tapi untuk game week Man U bertemu dengan tim lain untuk selepas ni, pada aku agak mudah sebenarnya. Sepatutnya aku expect lebih akan ada kemenangan lah ke semua ni. Bertemu dengan Brighton, game week ke-5 kalah 3-1, ada 90 minit, ada 2 poin.
Tapi dari segi statistik, kalau korang tengok agak tinggi juga, seperti Haaland tadi 9 shoot, 2 on target. 2 on target tu 9 daripada 9, 2. Agak rugilah. Tapi kalau berbanding dengan Haaland tadi, aku rasa Haaland lagi bagus lah, dengan shoot 9, on target 6 kat sini untuk Haaland. Untuk Rashford hanya 2 saja on target. Dari segi expect goal 0.56, okey, kipas 1, expect assist ini 0.0 lah. Okey, untuk mula beli boleh katakan rekod yang agak bagus. Ada 4 kemenangan, ada 1 seri dan 0 kekalahan. Dari segi personal record, aku boleh katakan Rashford agak bagus. Ada 1 gol dan 2 assist. Okey, cuma persoalan aku sekarang dalam game week kelima, apa yang sebenarnya terjadi pada Man U ni? Okey, agak kucak-kacir tim yang agak pada aku untuk minggu tu agak kucak-kacir. Defend yang tak berapa nak solid, mungkin disebabkan defend pun ramai yang injured. Agak rugi sebenarnya. Lagi-lagi yang aku target pada awal-awal musim ni, aku boleh katakan Shaw tu agak terbaik sebenarnya, tapi injured nak macam mana. Okey, dari segi game yang minggu ni, boleh katakan ada satu game UCL 21 besok lah, bertemu dengan Bayern. Ini game yang agak menarik sebenarnya. Okey, jadi kalau sempat aku nak tengok, kalau aku sempat boleh nak bangun pagi besok, insyaAllah aku akan tengok. Rekod yang agak baik sebenarnya. Okey, bertemu dengan Burnley. Jadi cubalah korang percaya untuk Rashford kali terakhir. Asyik kali terakhir je, tapi pada aku ini adalah satu player yang agak okey, aku expect mungkin akan ada jaringan. Okay, so guys, ini 6 play yang aku dah sebut pada korang. Aku harap dapat membantu korang, dapat memberi sedikit info pada korang. Mungkin kawan-kawan kita yang lain ni yang tengah tengok video ni, mungkin ada yang berpendapat lain. Okay, sila komen kat dalam tu. Okay, kat dalam aku punya video ni. Untuk game week 6 ni, sekadar aku dah bagi tahu. Okey, kemungkinan aku tak sempat aku nak buat live untuk deadline untuk game week 6. Tapi kita teruskan juga jalan apa yang ada. Mungkin cuma aku tak ada boleh live lah. So ada sebabkan aku akan off station dalam minggu ni. Jadi mungkin kalau kau tanya, aku tak ada masa aku nak buat. Okey, jadi kita akan bertemu dalam next game week akan datang, InsyaAllah. Okey, so aku habiskanlah untuk game week ke-6 ni dari segi video prediction player aku ni. So terima kasih pada korang dah subscribe channel aku ni. Sekali lagi aku cakap pada korang, dan terima kasih pada korang yang dah tengok video aku ni, dan terima kasih pada korang yang dah komen video aku ni. So kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, aku Amy, bye.